Kalau dia suka tengok kipas berpusing, dia suka susun barang, tu, adakah itu symptoms autism? Jawapan ringkasnya iyalah, itu simptom autism. Tapi again, apa-apa symptoms ni kena fulfill kriteria. Dan kriteria dia banyak sebenarnya. Kita nak diagnose autism ni sebenarnya dari segi medically bukan senang lah, sebab kita ada banyak kriteria yang kita kena fulfill. Kita tak boleh just simply kanak-kanak ni ada simptom yang pelik ataupun ada masalah pergaulan, kan, kita terus label dia sebagai autism. So mungkin ramai kita kata parents tak tahulah dari segi buku yang dikenali sebagai DSM-5 DSM-5 ni adalah satu buku yang kita guna untuk diagnose certain penyakit termasuk autism, di mana each penyakit seperti autism ni dia perlu fulfill ataupun memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dengan sometimes ada untuk tempoh yang tertentu lah. So buku ni usually ada boleh diakses oleh doktor-doktor psychiatrics dan juga doktor-doktor di pediatrics lah yang banyak deal dengan penyakit-penyakit ni. So talking about kita kata masalah speech, masalah behaviour, lagi satu yang selalu orang tanya is, dia kata anak dia ni suka sangat tengok, kita panggil kipas yang duk berpusing, ataupun anak-anak ni dia suka susun mainan, dia suka benda-benda yang kita kata teratak lah. Adakah benda tu a part of tingkah laku yang abnormal? Sebab yalah, kita mungkin sebagai kanak-kanak dulu pun kita suka susun-susun barang, kan, tapi how kita nak differentiate dia punya susun barang ni sebagai satu abnormality ataupun kita kata it's just part of being a child lah. Betul lah, saya cakap memang betul lah. Kita guna DSM-5, dia ada banyak kriteria untuk diagnose autism. Yang antara paling common kita guna, termasuk dekat klinik kami, adalah kita guna DSM-5 lah. Dan dia ada kriteria-kriteria yang dia kena fulfill untuk kita cakap, untuk kita diagnose dia autism atau tidak. Kalau dia suka tengok kipas berpusing, dia suka susun barang, tu, adakah itu symptoms autism? Jawapan ringkasnya iyalah, itu symptom autism. Tapi again, apa-apa symptoms ni kena fulfill kriteria. Dan kriteria dia banyak sebenarnya. Kriteria untuk kita diagnose autism ni, dia ada at least A, B, C dan D. At least kena fulfill 4 kriteria. Dan 4 kriteria tu kita boleh pecahkan banyak lagi. Contohnya kategori A. Kategori A ni, dia memang kena fulfill ada 3 benda dalam kategori A ni. A ni dia bahagian tentang dia punya cara bersosial, cara berkomunikasi. Kita boleh bahagikan lagi, A1 adalah tentang macam mana dia nak gunakan emosi dia untuk bersosial. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak atau manusia tu dia akan belajar untuk share perasaan dia. Dia akan tunjuk yang dia sedih, dia tunjuk dia gembira, dia tunjuk dia berterima kasih. So benda-benda ni kanak-kanak tu akan belajar sedikit demi sedikit lah. Tapi kalau contoh dah masa tertentu yang kita rasa sepatutnya dia pandai untuk bergembira, dia pandai untuk tunjuk dia sedih, tapi dia tak tunjuk. So kita kena watch out lah. So tadi sebenarnya ada 4, dia bukan 4 kriteria, dia adalah 4 domain ataupun 4 kategori besar lah. 4 kategori besar lah sebenarnya dalam DSM-5 ni yang kena fulfill. Dan setiap kategori besar tu dia boleh pecah banyak lagi lah. Sebab tu kita cakap pecahkan lagi. Ya. Mungkin kita boleh just go through apakah domain-domain yang ada dalam DSM-5 kot. So kalau DSM-5, 4 domain tu, pertama sekali adalah domain berkomunikasi ataupun bersosial. Kalau kanak-kanak ni ada masalah dalam bab ni, fulfill kriteria yang kita cakap, dia memang ada masalah bersosial, memang ada masalah berkomunikasi, itu dah satu kriteria yang dah fulfill. Domain kedua adalah tingkah laku lah. Again, tingkah laku dah. Yang ketiga adalah simptom-simptoms A dan B ni, dia kena berlaku pada awal perkembangan anak-anak. So kalau benda ni berlaku masa umur 18 tahun, tu dah lain macam. Mula-mula dia elok ni. Maksudnya orang dewasa tak boleh kena autism lah. Sepatutnya autism ni berlaku masa dia kanak-kanak, masa awal-awal kanak-kanak. So meaning orang yang ada autism masa dia adult ni mungkin kita kata dia underdiagnosed lah. Yes. Mungkin tak di-detect waktu dia kecil. So orang yang ada autism masa dewasa ni, sama ada dia memang autism dah lama dah, ataupun sebenarnya dia bukan autism, dia masalah lain. Kalau dia mula-mula dia okey, and then suddenly dah dewasa dia tak okey, dari segi perkembangan pertuturan dan juga sosial atau tingkah laku ni, so maksudnya itu dah ada regression. Dia bukan yang terbantuk, dia regression. Daripada okey, suddenly patah balik.
So tu biasanya itu bukan autism lah, itu biasanya ada masalah lain lah. So yang ketiga tu macam saya cakap lagi, yang C tu adalah dia kena diagnose masa dia awal-awal kanak-kanak. Biasanya kita ambil cut off point umur 8 tahun lah. So kena less than 8 years old. Dan yang keempat, perkara-perkara ni, simptom-simptom ni mengganggu dia punya kehidupan. Sampaikan dia punya hubungan dengan family terganggu, dia nak pergi sekolah susah, dia nak belajar susah. Sorry, benda-benda ni semua terkandung dalam DSM-5 lah, di mana saya rasa mungkin majority parents pun, ibu bapa pun tak pernah dengar kot pasal buku ni. So saya rasa DSM-5 ni lebih kepada apabila kanak-kanak tu dah dibawa untuk jumpa doktor, untuk jumpa kita kata pakar-pakar pediatrician lah. Cuma apa yang kita nak highlight adalah, adakah ini ada screening ataupun kita kata ujian saringan, terutamanya untuk, sebab sebenarnya kanak-kanak ni dia spend masa paling banyak bukan dengan parents, bagi pendapat saya lah. Dia spend masa dia paling banyak dengan guru-guru, cikgu-cikgu, mungkin cikgu-cikgu taska. So saya rasa ilmu-ilmu nak detect autism ataupun red flags, ciri-ciri autism dalam kanak-kanak ni sebenarnya perlu kita kata terapkan ataupun dimaklumkan lah kepada guru-guru. Saya yakin sebenarnya cikgu-cikgu pun, sebenarnya yang dapat detect pun cikgu-cikgu yang banyak detect sebenarnya, yang saya dapat maklumat lah. So memang tahniahlah kepada cikgu-cikgu kan yang memang di-train. Tapi mungkin Fauzan boleh share sikit apakah mungkin screening method yang sekiranya parents rasa yang ada something wrong dengan anak saya ni, tapi saya tak tahu nak bawa jumpa doktor ke ataupun ada any screening method yang parents boleh buat. Dan kalau screening method ni kita kata positif, barulah kita nak bawa jumpa doktor. Mungkin ramai tak tahu nak bawa jumpa doktor pun macam mana nak bawa jumpa doktor. Adakah kena pergi klinik swasta dulu ke, dapat surat rujukan and then baru boleh ke klinik kerajaan, ataupun ada klinik-klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan ataupun even hospital universiti macam Dr. Fauzan daripada hospital UiTM yang memang cater ataupun ada center yang spesifik untuk detect dan treat kanak-kanak autism ni. Betul lah saya cakap. Actually banyak juga kanak-kanak yang dibawa ke klinik kami tu selepas mendapat saranan oleh guru-guru. Selepas dapat saranan guru-guru lah. Di dalam case tu usually dia dah start affect yang kategori D tadi lah. Dia dah affect kehidupan dia. Sampai kan guru-guru boleh detect. Sampai guru-guru boleh detect. Maksudnya ada dia mungkin ada masalah dari segi pembelajaran lah. Dari segi pembelajaran ataupun dari segi tingkah laku dia dekat sekolah lah. Contohnya ada budak ni memang tak follow peraturan, memang tak berkawan ataupun dia agresif terhadap kanak-kanak lain. So kadang-kadang guru ni perasan benda ni dan mungkin dia boleh sarankan kepada ibu bapa untuk dapatkan bantuan lanjut. Tapi saya sangat kita kata amazed lah dengan cikgu-cikgu kita sebenarnya. Sebenarnya boleh kata referral kanak-kanak yang bermasalah ni sebenarnya banyak juga, bukan daripada doktor saja, sebenarnya daripada cikgu-cikgu pun banyak. Kita kata kebarangkalian bila cikgu-cikgu refer kanak-kanak yang bermasalah ni memang memang betul ada something wrong. Mungkin kadang-kadang bukan autism tapi mungkin kita kata masalah-masalah lain lah yang boleh menyebabkan dia mengganggu pembelajaran kanak-kanak ni. Dan benda-benda ni kadang-kadang parents memang tak akan perasan. So kita sangat bergantung kepada guru-guru kita lah. Tak kira lah guru cikgu sekolah ke ataupun taska. So nak jadi cikgu sekarang ni, cikgu pun dia, doktor pun dia, MA pun dia. So not that easy lah jadi cikgu no. So saya nak ucapkan ni lah, kita kata tahniah lah siapa yang dapat jadi cikgu tu. Bukan kerja yang mudah dan patut diberi kredit lah kepada mereka no.